Tugasan 1. Persembahan. Bagi ahli kumpulan kami adalah Edwina Chan Wen Xuan, Mark Wei Xuan dan Kon Kai. Dan topik bagi kumpulan kami adalah buktikan kesan pandemik COVID-19 terhadap ekonomi global dan ekonomi Malaysia. Dalam mengharungi era globalisasi ini, pandemik COVID-19 yang telah berlaku pada hujung tahun 2019 hingga kini telah memberi impak dan perubahan kepada ekonomi global dan Malaysia. Persoalan yang asyik bermain di gawang minda kita ialah apakah kesan pandemik COVID-19 terhadap ekonomi global dan ekonomi yang pertama ialah inflasi dan kedua penguncupan ekonomi dan yang ketiga industri pelancongan yang tidak lagi membawa faedah kepada ekonomi negara. Inflasi melonjak ke paras tertinggi di kebanyakan negara di seluruh dunia tahun lepas disebabkan gangguan dalam pasaran makanan dan tenaga. Golongan miskin paling terjejas kerana mereka terpaksa berbelanja lebih untuk keperluan asas seperti makanan dan bahan api, menyebabkan mereka tidak dapat menjimatkan wang, membayar kemudahan kesihatan dan melabur dalam pendidikan menurut laporan ADB. Tambahan pula, kesan pencerobohan Rusia terhadap Ukraine memburukkan lagi keperlahanan ekonomi secara global dengan memacu peningkatan harga pelbagai komoditi serta merangsangkan inflasi. Yang kedua, penguncupan ekonomi. Banyak negara Yang ketiga, industri pelancongan yang tidak lagi berfaedah kepada ekonomi negara. Thailand yang banyak bergantung pada industri pelancongan menguncup sebanyak 12.2% bagi tempoh yang sama. Banyak negara telah menerapkan larangan perjalanan dalam usaha untuk menghentikan penyebaran wabak penyakit COVID-19. Pertubuhan Pelancongan Dunia, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, menganggarkan bahawa kedatangan pelancongan antarabangsa global mungkin menurun sebanyak 58% hingga 78% pada tahun 2020 yang menyebabkan potensi kerugian penerimaan pelancong antarabangsa sebanyak Amerika Syarikat dolar 0.9 hingga 1.2 trilion. Saya Pak Wei Xuan. Seterusnya saya akan menjelaskan pesan pandemik COVID-19 terhadap ekonomi Malaysia. Terdapat 6 kesan pandemik COVID-19 terhadap ekonomi Malaysia. Yang pertama, pengangguran. Kedua, kejatuhan nilai. Ketiga, penurunan KDNK. Keempat, sektor pelancongan. Yang kelima, peningkatan keluarga B40. Keenam, ekonomi digital dan ekonomi gig. Kesan pandemik COVID-19 terhadap ekonomi Malaysia yang pertama iaitu pengangguran. Kesan penularan wabak penyakit berjangkit COVID-19 ini menyebabkan ketidakstabilan kepada seluruh negara yang turut mengakibatkan kerugian ekonomi negara sama ada secara makro dan mikro. Justeru, bagi mengekang penularan wabak COVID-19 daripada terus menular dan mengancam nyawa rakyat dan ekonomi negara, Kerajaan Malaysia telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP bermula daripada 18 Mac 2020.
untuk memastikan kesehatan rakyat, khususnya supaya nyawa rakyat dapat diselamatkan selain memastikan ekonomi negara dapat dikawal melalui kebenaran sebahagian sektor ekonomi yang dibenarkan untuk beroperasi sepanjang PKP dilaksanakan. Namun, melalui pelaksanaan PKP ini telah menjejaskan sebahagian sektor aktiviti ekonomi negara terjejas, khususnya sektor industri kecil dan sederhana, iaitu IKS, yang melibatkan mereka yang tergolong dalam kategori berpendapatan rendah. Tambahan pula, kebanyakan warga negara Malaysia telah menghilang peluang pekerjaan mereka disebabkan pandemik COVID-19 yang semakin berlolasa. Ini dapat dilihat melalui data pengangguran negara yang diunjukkan meningkat sebanyak 3.9% sehingga Mac 2020 berbanding tahun sebelumnya daripada Jabatan Perangkaan Malaysia 2020. Hal ini disebabkan oleh PKP, terdapat sektor perniagaan yang terpaksa menghentikan operasi perniagaan mereka. Walaupun terdapat sektor yang dibenarkan beroperasi semasa tempoh PKP, ianya juga tetap memberi kesan kepada institusi perniagaan tersebut kerana terpaksa beroperasi dengan mengikut Standard Operation Procedure (SOP) yang ketat sehingga membawa kepada kos tambahan kepada syarikat yang terlibat. Inilah turut memberi kesan kepada faktor peningkatan pengangguran di Malaysia kerana syarikat-syarikat kurang menjana pendapatan dengan pengawalan yang ketat ini. Di sini, saya akan menjelaskan dengan lebih, iaitu apabila kata pengangguran meningkat, makalah wujudnya rakyat yang berkemampuan untuk bekerja tidak mempunyai pekerjaan yang mantap. Hal ini turut berlakunya pembajaran sumber tenaga, iaitu pekerja yang celih huruf ataupun cendekiawan negara kita untuk menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Manakala, pelajar cemerlang lepasan universiti turut terjejas kerana pekerjaan ditangguh disebabkan pandemik ini yang turut mengakibatkan kadar pengangguran. Apabila masyarakat wujudnya penganggur, ini bermaksud mereka tidak mempunyai pendapatan untuk menambung kehidupannya. Dalam hal ini, mereka tidak mampu membayar pelbagai kos seperti makanan, kos utiliti dan lain-lain. Dalam masa penularan wabak COVID-19 berlakunya kelumpuhan ekonomi negara daripada pelbagai sektor perniagaan yang mengalami muflis berturut-turut disebabkan dana untuk menghadapi pandemik tersebut tidak mencukupi. Maka, transaksi kewangan bergerak dengan perlahan yang terjadinya ekonomi negara tidak membaik pulih. Seterusnya, kadar pengangguran yang meningkat secara mendadak pula mengakibatkan kuasa beli rakyat menurun. Dalam hal ini, kepuasan individu tidak dapat mencapai pada tahap maksimum. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang kejatuhan nilai ringgit Malaysia RM. Pandemik COVID-19 di Malaysia telah memberi implikasi terhadap ekonomi negara termasuk penurunan nilai ringgit Malaysia dan penurunan keluaran dalam negara kasar iaitu KDNK. Pandemik ini telah menyebabkan penurunan nilai ringgit daripada pelbagai faktor. Yang pertama, pandemik ini telah mengganggu aktiviti perdagangan global termasuklah ekspor dan import. Oleh itu, penurunan permintaan global untuk barangan dan perkhidmatan Malaysia telah menyebabkan penurunan pendapatan negara dan memberi tekanan pada nilai mata wang. Yang kedua, pandemik COVID-19 menyebabkan ketidakpastian ekonomi yang tinggi. Hal ini dikatakan demikian kerana pelabur asing lebih cenderung untuk melakukan aktiviti pelaburan terhadap negara yang stabil dan selamat pada masa ini. Hal ini turut menyebabkan aliran masuk wang Malaysia dan menekankan nilai ringgit. Selain daripada penurunan nilai ringgit Malaysia,
Kesan pandemik COVID-19 terhadap ekonomi Malaysia juga mengakibatkan penurunan keluaran dalam negara kasar (KDNK). Penurunan keluaran dalam negara kasar (KDNK) berlaku disebabkan permintaan global yang lemah akibat pandemik ini telah menjejaskan pengeksportan negara. Hal ini disebabkan kesan negatif pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia turut mengurangkan permintaan untuk barangan dan perkhidmatan Malaysia. Hal ini telah menyebabkan penurunan KDNK dan juga penurunan pengeksportan. Operasi perniagaan terpaksa diberhentikan sementara, pengurangan kapasiti perniagaan dan juga perintah berkurung telah menghalang aktiviti perdagangan, pengeluaran dan juga perkhidmatan. Implikasinya, pengeluaran produk serta pendapatan negara dan keluaran dalam negara kasar KDNK telah menurun. Dalam raja sebelah itu, ia telah menunjukkan keluaran dalam negara kasar KDNK nasional pada tahun 2020 merosot 5.6% berbanding 4.4% pada tahun sebelumnya, yang mana semua aktiviti ekonomi merekodkan pertumbuhan negatif. Seterusnya ialah sektor pelancongan. Dengan pelaksanaan PKP yang berkonsep menjaga penjarakan sosial dan perintah berkurung yang menyebabkan operasi perniagaan diberhentikan terus memberi kesan terhadap pengurangan aktiviti perniagaan dan kurang aktif dalam sektor pelancongan. Sektor pelancongan pula merupakan sumber utama dalam pertumbuhan ekonomi negara Malaysia. Namun, disebabkan penularan wabak COVID-19, sektor pelancongan juga terjejas dengan sekatan perjalanan dan penutupan sempadan yang dikenakan oleh negara kita sebagai inisiatif untuk mengawal penularan pandemik COVID-19. Hal ini turut mengurangkan jumlah masuk pelancong ke Malaysia disebabkan larangan perjalanan antarabangsa, pengurangan penerbangan, dan penutupan pengoperasian tempat pelancongan. Selain itu, penutupan sementara dan pengurangan kapasiti dalam sektor perhotelan, restoran, tempat tarikan pelancong telah mengurangkan pendapatan dan peluang perniagaan dalam sektor pelancongan. Intihannya, ini telah mengakibatkan penurunan drastik dalam jumlah pelancong, pendapatan, dan pertumbuhan sektor pelancongan yang turut berkait dengan ekonomi negara di Malaysia. Berdasarkan berita Free Malaysia Today, Malaysia telah mengalami kemelesetan ekonomi yang paling teruk pada tahun 2020 sempena peringkat pandemik COVID-19. Ekonomi Malaysia telah menguncang sebanyak 5.6% iaitu kadar paling rendah yang pernah dicatatkan sejak tahun 1998. Sebelum pandemik COVID-19 melanda, Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang memberangsangkan. Walaupun berhadapan saingan sengit dari negara-negara jiran dalam memaju kemajuan ekonomi melalui pembangunan teknologi dan inovasi. Seterusnya, ekonomi Malaysia telah terjejas disebabkan oleh langkah Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan penutupan sempadan bagi mengawal penularan wabak COVID-19.
COVID-19 ini telah mengesankan syarikat-syarikat terpaksa mengurangkan pekerja bagi mengurangkan kos pengeluaran. Dengan itu, kebanyakan keluarga kehilangan pendapatan. Dengan kehilangan sumber pendapatan, keluarga B40 telah meningkat. Kebanyakan orang telah menyertai aktiviti mengangkat bendera putih untuk memintakan bantuan. Kerajaan Malaysia telah mengambil pelbagai tindakan bagi membantu golongan ini, seperti memberikan bantuan RM1,600 Malaysia kepada isi rumah berpendapatan kurang daripada RM6,000 Malaysia sebulan, dan juga memberikan bantuan tunggal RM200 Malaysia kepada pelajar Institut Pengajian Tinggi yang terjejas. Apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi jin? Berdasarkan kamus Cambridge, ekonomi jin ditarif sebagai seseorang yang mempunyai pekerjaan sementara atau melakukan kerja yang berasingan, dan setiap pekerjaan atau kerja dibayar secara berasingan dan bukannya bekerja untuk majikan. Dalam erti yang lain, ekonomi jin dikenali sebagai karyawan bebas atau bekerja tanpa majikan. Terdapat tiga pihak yang terlibat dalam ekonomi jin, iaitu pekerjaan jin atau karyawan bebas, pelanggan dan syarikat penyelia platform seperti GrabFood, Foodpanda, Lalamove, e-hailing seperti Grab. Perkembangan ekonomi jin ini telah mewujudkan peluang pekerjaan yang baharu kepada orang yang telah menghilangkan pekerjaan. Pelaksanaan PKP bagi membendung pandemik COVID-19 telah memaksa perniagaan untuk mengalihkan operasi daripada fizikal ke dalam talian. Berdasarkan kajian, kira-kira 32% syarikat besar dan 30% perusahawan kecil dan sederhana PKS mengarahkan pekerja mereka untuk bekerja secara dalam talian dari rumah. Namun begitu, lebih 2/3 responden berhadapan cabaran berhubung ketersambungan internet, alatan dan posisi bahagian sumber manusia HR dalam bekerja mengikut norma baharu. Penggunaan perkhidmatan digital semakin meningkatnya merangkumi perkhidmatan e-pembayaran, perniagaan dalam talian, perkhidmatan platform digital, dan perkhidmatan kerja dalam talian. Mengikut data dari Kementerian Kewangan Malaysia, kaedah pembayaran tanpa sentuhan melalui perkhidmatan e-pembayaran semakin digunakan secara meluas oleh penduduk Malaysia pada tahun 2020. Berikutan peningkatan jumlah transaksi perbankan dalam talian sebanyak 49%, jumlah transaksi e-dompet sebanyak 131%, manakala pendaftaran peniaga bagi penerimaan pembayaran kod QR meningkat sebanyak 164%. Pandemik COVID-19 telah meningkatkan kepentingan aktiviti perniagaan dalam talian kerana penutupan kedai fizikal berikutan PKP dan amalan perjalanan fizikal yang menghadkan pergerakan pengguna. Perkhidmatan digital seperti perkhidmatan profesional dan penghantaran makanan juga semakin popular dalam kalangan penduduk Malaysia kerana lebih mudah dan selamat. Misalnya, perkhidmatan penghantaran makanan di Malaysia telah naik sebanyak 44% pada tahun 2020. Not everyone is staying home. Some of us have chosen to stay on the front line, braving the uncertain, keeping families fed, helping businesses big and small carry on. To all our drivers who keep our wheels turning, stay safe out there.
We need you. Mengikut kajian tentang pekerjaan masa depan pula, menerangkan bahawa peningkatan penggunaan perkhidmatan platform digital serta kesukaran mendapatkan pekerjaan telah menggalakkan lebih ramai generasi muda menceburi pekerjaan gig dan bebas semasa pandemik. Misalnya, Foodpanda melaporkan peningkatan sebanyak 7.5% penunggang baharu dan 37% permohonan penunggang baru sewaktu PKP. Pada masa kini, didapati seramai 4 juta atau 26% tenaga buruh di Malaysia merupakan pekerja bebas. Gelaran dalam negara kasar KDNK Sektor Ekonomi JIT Malaysia pada tahun 2018 adalah 18.5% dan dijangka meningkatkan sebanyak 20% pada tahun 2020. Kewujudan keadaan ini yang merupakan trend yang membimbangkan kerana pekerja di dalam sektor tidak formal tidak melaporkan hasil pendapatan mereka. Justru, hal ini akan menyebabkan ketirisan di dalam hasil pendapatan cukai kerajaan dan trend ini juga akan turut menjejaskan pembangunan tenaga mahir. Selain itu, kebanyakan pekerja di dalam sektor ini tidak mempunyai perlindungan sosial. Hal ini akan menyebabkan keselamatan pekerja semasa bekerja tidak jelas. Konklusinya, pandemik COVID-19 telah memberi kesan signifikan terhadap ekonomi global maupun ekonomi Malaysia. Pandemik ini telah menyebabkan kemelesetan ekonomi, sektor perniagaan terjejas, kehilangan pekerjaan, ketidakstabilan pasaran dan lain-lain yang dinyatakan di atas. Walau bagaimanapun, inisiatif kerajaan telah diusahakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi melancarkan berbagai aktiviti perniagaan antarabangsa seperti pengimportan dan pengeksportan.